ini kami punya, tapi kenapa macam seolah-olah kami ini dirampas ni kan. Tetapi soalnya undang-undang tentang minyak ini sebenarnya diluluskan oleh Parlimen yang dipersetujui oleh wakil-wakil daripada Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Kedua, benda itu telah lama berlalu kan, modus operandi yang sama, lepas tu tiba-tiba meletup. Kenapa tidak daripada awal? Jadi kita mau tahu daripada Prof, pandangan Prof sendiri, ke kompetensi atau kompetennya pemimpin negeri itu, adakah membantu dalam sudut mempertahankan hak-hak pribumi Sabah dan Sarawak? Maaf soalannya. Ini soalan maut. Ini bukan lagi soalan panas, soalan maut. Kembali bersiaran podcast Jangan Pajak Otak episod Pemikir Negara. Sekali lagi, minggu ini kita ada tetamu istimewa bercakap pun mengenai topik yang istimewa, semangat Malaysia antara janji dan realiti. Saya alu-alukan kedatangan pemikir negara kita yang berusaha Profesor Datuk Dr. Ramzah Dambul, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah. Itu dah panjang tu. Itulah. Tapi nama komersial Prof ni kalau di Facebook ialah Ram Dambul. Itu dia. Saya mengikuti Ram Dambul, Prof. Lama sudah, bertahun-tahun sudah. Saya rasa more than 5 years. Antara idola penulisan saya di Facebook, banyak yang kita dapat daripada Prof. Saya rasa bercakap tentang sains sosial, pembangunan negara, dan juga yang paling penting sekali hubungan antara persekutuan dan juga Borneo, Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana hadir. Terima kasih juga kerana menjemput dan terima kasih kerana mengikuti tulisan kecil saya. Ya, tidak kecil mana, besar pengaruhnya. Dan kita juga bertuah kerana tengok kan, Profesor hari ini berpakaian etnik Sabah. Etnik Sabah. Ya, itu dia katakan saya boleh ke saya berpakaian etnik Sabah, kata dialu-alukan. Saya pun berpakaian juga Melayu supaya kita lebih kurang sedondon, tak sedondon sangat, tapi masing-masing berpakaian tradisional. Ya. Baik, Prof, kita segmen Pemikir Negara ni kita baru mulakan musim ini dan tujuan kita ialah untuk menghargai wisdom atau kebijaksanaan mereka-mereka yang di luar lingkungan politik. Seperti Prof, saya perasan tulisan Prof ada juga menyentuh tentang isu semasa negara, tapi sangat berhemah, sangat saya rasa memikirkan kepentingan negara daripada memikirkan kepentingan parti. Jadi itu yang kita bawakan hari ini dan tajuknya sangat sesuai, semangat Malaysia antara janji dan realiti. Jadi untuk kita mulakan segmen pertama ni Prof, kita ada 4 segmen, kita boleh roll montage dulu untuk segmen Buka Bicara. Baik Prof, untuk soalan pertama ni kita warm up sedikit, jangan terlampau masuk soalan-soalan panas dulu. Kita nak kenal juga pemikir negara kita ini, memang cukup bertuah kita dapat untuk hari ini. Prof, saya rasa ramai mengenali Prof sebagai suara yang dasar bagi Sabah berbicara tentang isu-isu Borneo. Jadi kita nak tahu secara peribadi bagaimana perjalanan hidup Prof membentuk cara Prof menilai hubungan antara persekutuan dan juga Borneo. Okey, itu soalan yang susah untuk dijawab sebab saya rasalah kan pengalaman saya sendiri dalam kehidupan saya yang membentuk cara saya melihat hubungan Sabah dan Sarawak ini banyak dipengaruhi oleh pelbagai pengalaman saya dalam hidup lah. Cuma kalau saya boleh katakan yang paling berpengaruh Liana, boleh saya address sebagai Liana? Boleh kan? Sebab itu lebih manis dekat, kan, lebih dekat. Okay. So saya ni sebenarnya dulu adalah dalam tahun 1980-an itu saya adalah pelajar tajaan Yayasan Sabah daripada luar bandar di negeri Sabah pergi ke Semenanjung, sekolah asrama penuh. Sekolah saya dulu adalah Sekolah Sains Kedah. Sekarang dikenali sebagai Sekolah Sultan Muhammad Jiwa lah. So tingkatan 1
Kecil lagi sudah pindah ke sana. Dan we are talking about 1980s tau. 1980s tu, 80-an tu. Di mana kefahaman orang Semenanjung terhadap orang Sabah dan orang Sabah terhadap orang Semenanjung tu masih lagi sangat rendah. Sangat rendah. Jadi masa saya datang ke Semenanjung tu dan belajar di sana, of course lah saya berdepan dengan bermacam-macam pengalaman, pahit dan manis. Tetapi saya rasa dalam banyak-banyak tu, of course, memang kita ada kadang-kadang yang saya tidak panggil lah sebagai racism, tapi macam kadang-kadang kita ni disebab kita ni berbeza kan, cakap Melayu pun terkangkang kiap kan. Lepas tu dia ni orang apa, sebab tahulah asrama penuh kan, majority orang Melayu, dan kalau mereka tahu pun ada beberapa India dan Cina. Tapi kalau yang daripada Sabah ni, terutama macam saya kan, suku Kadazan kan apa benda. So kadang-kadang adalah juga yang ejekan-ejekan nakal dari segi kita bercakap dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhan saya boleh simpulkan bahawa dalam 100 pengalaman saya di sana sepanjang saya belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kemudian berada di universiti, saya boleh katakan bahawa 90%-nya adalah sangat menyokong, sangat baik dan membentuk jati diri saya. Dan disebabkan itulah pada saya ni orang kampung tahu, Liana, saya ni daripada Ranau. Jangan fikir Ranau sekarang. Ranau sekarang ni memang semua orang tahu. Dulu 80-an tu mana ada orang tahu. Kundasang pun belum jadi destinasi pelancongan kan. Dan seumur hidup saya cuma pernah pergi ke Kota Kinabalu 2 kali. Sehinggalah saya darjah 6. Kemudian bayangkan daripada situ terus pula diterbangkan ke negeri Kedah. Jauh ni kan. Dan dulu mana ada hubungan-hubungan semua. Bila kita berada di sana, boleh dikatakan terpisah sepenuhnya. Sebab kita cuma boleh telefon tapi menggunakan yang shilling tu di luar tu. Itu pun mahal juga. Itu pun mahal. Bukan kita mampu kan. So kita bersendirian di sana. Tetapi saya boleh katakan bahawa pengalaman saya di sana, kalau saya boleh ringkaskan, dia memberi saya banyak peluang melihat tentang Semenanjung ni sebenarnya macam mana, orang di luar daripada Sabah macam mana, dan saya rasa itu adalah permulaan kepada semua peluang yang saya kecap sekarang ini. Sebab itulah, walaupun dalam masa yang sama saya rasa penting untuk kita berjuang untuk orang Sabah, tapi saya melihat tentang kebersamaan dalam Malaysia tu, bagaimana sebenarnya kepentingan dia. Dan saya tidak rasa ini unik kepada saya. Ada ramai lagi yang dapat peluang kerana kita telah mewujudkan Malaysia itu. So itu yang saya katakan. Saya melihat keseluruhan tu daripada perspektif yang begini. Sebab itulah saya ini tidaklah orang kata ya hak ada, tapi kita tidak boleh menafikan bahawa ada juga banyak yang manisnya kan, yang positifnya. So saya rasa satu mukadimah yang sangat baik, Prof, sebab saya rasa Prof bermula dengan apa yang kita cuba capai dalam podcast ni, semangat Malaysia itu. Betul. Daripada mana pun kita datang, semangat Malaysia itu perlu ditekankan, perlu diadakan, perlu dikekalkan. Itu yang paling penting. Terima kasih Prof. Cuma saya tertarik Prof kata daripada Ranau. Memang kamu Ranau dulu. Saya pernah sampai Ranau dan juga Kundasang. Saya selalu ke Sabah. Kawan-kawan ramai di Sabah kerana saya buat latihan di Sabah. Tapi Ranau memang sedikit terpinggir dan pendalaman lah. Bagaimana Prof daripada Ranau ke Kedah dan selepas tu Prof ke mana? Kalau kita boleh tahu, ini contoh perjalanan. Contoh perjalanan yang mungkin ramai orang muda boleh teladani. Saya dulu daripada Ranau tu, dan kita tahulah Ranau tu adalah majoriti Kadazan dusun dan sekolah pedalaman. So saya mau bagi tahu sehinggalah saya tingkatan 1 dah habis darjah 6, cakap Melayu pun tidak lurus sebab kami dulu di sekolah rendah. Bila datang ke sekolah rendah, memanglah mediumnya adalah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Tetapi tahulah gurunya orang dusun, pelajar-pelajarnya orang dusun, persekitarannya orang dusun. Sampai kan guru terpaksa mendenda sesiapa saja yang bercakap dusun kalau di sekolah tu. Tapi kita tetap juga cakap dusun sebab daripada rumah. Sebab parents saya tidak boleh bercakap bahasa Melayu dengan ni, dia tetap cakap 100% dusun di rumah. So daripada sana saya datang ke Kedah. Jadi ke Kedah tu tentulah bahasa tu adalah salah satu cabaran sebab di Kedah tu cikgu dia pun kadang-kadang cakap Kedah. Kalau yang kawan-kawan saya tu pun cakap Kedah. So bahasa Melayu baku pun saya ada masalah, apatah lagi yang ni. Tapi
Itulah akhirnya selepas mengharungi di sana 5 tahun dapat menyesuaikan diri sebab sokongan kawan-kawan dan juga juga keluarga angkat di sana bila tidak balik masa cuti. Kemudian lepas sekolah menengah di sana tu, saya masuk Pusat Asasi Sains di Universiti Malaya. UM. Jadi kemudian daripada Pusat Asasi Sains tu saya buat saya punya ijazah selama 4 tahun, kemudian saya sambung lagi master selama 3 tahun di sana. So itu semua berterusan ya. Jadi boleh dikatakan selepas saya jadi remaja lah tu kan tingkatan 1 sehinggalah menjadi awal dewasa, kehidupan saya banyak masa adalah di Semenanjung. Di Semenanjung itu dan berjaya. Saya rasa keterbukaan pendedahan itu mencorakkan penulisan Ram Dambul juga di Facebook, di mana banyak saya rasa Prof promosikan keharmonian, kebersamaan dan sebagainya. Alhamdulillah. Okey, itu Prof, soalan pertama kita sedikit semangat dengan soalan susulan tapi saya rasa macam dah panas. Soalan kedua kita nak cakap lagi tentang semangat Malaysia ini. Dulu dan sekarang. Saya nak tahu bila saya ke Sabah dan Sarawak vibe-nya lain. Vibe-nya saya sendiri merasakan vibe-nya lebih harmoni, lebih perpaduan. Bila di sini banyak pula isu-isu yang saya rasa sentimen kaum dan agama tu sedikit tinggi daripada di rakan-rakan kita di Borneo. Jadi soalan saya, apa sebenarnya pandangan Prof semangat itu dirasai di Borneo, adakah sama dengan apa yang dirasai di Semenanjung? Okey. Ini terus teranglah saya cakap masa saya mula-mula sampai di Semenanjung, saya sebenarnya saya terkejut. Sebab di sekolah kami itu asrama penuh, kita tahu bahawa dia akan ada kota-kota tertentu untuk bukan Bumiputera. Misalnya ada macam bila saya masuk tu kami ada dalam lebih kurang 125 orang pelajar tingkatan 1 Ada 3 orang dari Sabah, 3 orang daripada Sarawak, kemudian kita ada 3 orang Cina dan 3 orang India. Memang kotanya begitu. Mungkin kotanya lebih kurang begitu. Tapi kebetulan pada tahun saya itu kadang-kadang ada juga lebih ataupun kurang daripada itu. Tapi saya punya batch adalah banyak itu. Dan saya melihat bahawa bukanlah saya kata macam peminggiran, tapi cara pelajar yang Bumiputera ataupun Melayu lah di sana bergaul dengan yang Cina ataupun India tu macam ada lain sikit tanggapan. Dan kami pun kadang-kadang ada lain sikit. Jadi saya tidak biasa dengan begini, Liana, sebab kami di Sabah kan dengan kepelbagaian yang itu tu, soal bangsa ini kadang-kadang dia tidak pun menjadi sesuatu yang sesuatu yang macam seolah-olah ada dinding tau. Saya mau bagi tahu Liana, pada zaman itu walaupun saya tidak bersekolah di Ranau, sekolah rendah ada ramai guru dari Semenanjung. Tapi saya tahu sekolah menengah tu, saya tahu sebab abang saya bersekolah di sana dan kadang-kadang saya juga ambil tahu tentang sekolah menengah tu. Pada masa itu boleh dikatakan bahawa 90%-nya adalah guru-guru dari Semenanjung. Pada zaman itu. Kita bercakap tentang 80-an Dan kadang-kadang guru-guru Semenanjung ini datang rumah kami sebab dia mengajar saya punya kakak, abang saya yang di sana kan. Dan kita walaupun ialah orang dusun dengan orang Melayu kan, tapi saya tahu bahawa pada masa itu orang sebab tu ramai guru-guru Semenanjung sebenarnya tidak balik kalau di tempat saya itu ada yang ustaz-ustaz saya dulu sampai dah berkeluarga di sana. Terus bermustautin di sana. Walaupun isterinya atau suaminya daripada Semenanjung, tapi dia terus tinggal di sana. Dengan ni sebab dia sukalah sebab disebabkan oleh rasa penghormatan begitu kan. Kalau kami dulu ada program-program ke acara cikgu-cikgu ni kalau datang sebagai contohnya kata cikgu ni datang tahu dia kosongkan tempat tu, dia kena duduk di situ. Begitu punya semangat itu. So bila saya rasa macam ada masa tu di ni saya rasa macam sedikit ada rasa lain sikit lah bila ni sebagai contohnya masa tu kan mana ada ketua darjah
dan juga penolong ketua darjah daripada kaum lain selain daripada Melayu di sekolah saya dulu. Sebab dia based on undi kan. So selalu undi dia macam majoritinya begitu. Tetapi itulah kalau saya boleh katakan bahawa tanggapan awal saya nampak adalah begitu. Dan bila saya berada dalam dunia yang di luar daripada sekolah itu, bila saya berada di Semenanjung atau kadang-kadang masa cuti, macam cuti perayaan ni, saya tidak balik Sabah, jadi saya pergi ke keluarga angkat dan saya juga nampak yang itu kurang sikit pergaulan daripada segi kepelbagaian kaum lah. Yang mana sesuatu yang masa tu di Sabah tu is very common lah, macam semua campur-campur lah kan, begitu. Sabahan Sabahan lah, tidak kira kaum atau agama atau etnik betul. Di Borneo itu. Tapi Prof, saya nak tanya soalan susulan juga. Ada beza antara dulu dan sekarang daripada segi perpaduan dan harmoni itu? Kalau boleh kita kupas-kupaskan. Ada banyak. Okay. Daripada segi di Sabah sendiri pun ada berbeza, dan di Semenanjung sendiri pun ada berbeza, sebab pengalaman saya lebih dari hampir 20 tahun kan di Semenanjung. Kemudian dari segi hubungan pun, hubungan Borneo dengan Semenanjung dulu dengan hubungan Borneo dengan Semenanjung sekarang. Okey, apa yang saya paling nampak, saya lihat macam di Sabah sendiri ini pun sudah ada macam cabaran. Sebenarnya bila kita katakan bahawa Sabah dan Sarawak Borneo ini adalah kaum perpaduan, nampaklah ni kan, dia tidak sama macam dulu zaman saya membesar sebagai kanak-kanak. Ya, barangkali masih lagi nampak kesepaduannya, tetapi sudah mula nampak unsur-unsur seperti perbezaan itu dan sebagainya. Zaman saya dulu Liana di Ranau tu komuniti Cinanya cakap dusun. Cakap dusun dengan ini. Lepas tu ialah sebab masing-masing Melayu pun tak berapa betul kan kita ni. So boleh cakap dusun. Lepas tu bila makin lama bergerak, macam generasi selepas saya, pelajar-pelajar tu sudah digalakkan mesti cakap Melayu. Sampaikan mereka ni dah tidak faham, tidak fasih bercakap bahasa dusun yang generasi sekarang ni bercakap Melayu. Tetapi komuniti yang lain tu macam Cina pun, di tempat saya tu saya kata Cina sebab memang di situ tu ada ramai komuniti Hakka di sana. Dan sejak awal-awal Ranau tu dulu. So diorang pun cakap Melayu. So daripada segi itu dia ini. Cuma sekarang ini yang generasi baru tu macam dia, saya fikir dia tidaklah sampai wujud polarisasi seperti, saya minta maaf saya sebut seperti macam yang jurang kita nampak di Semenanjung. Bukan saya kata ada perkauman, tapi memang kita nampak jurangnya kan. Tapi di Sabah belum sampai ke tahap begitulah. Daripada segi hubungan dulu saya rasa kita memang sangat macam kalau pemimpin daripada Semenanjung, saya ingat lagi kalau datang di Sabah atau macam guru-guru daripada Semenanjung, daripada doktor-doktor ke apa sebagainya, hubungan tu memang sangat baik. Sebab kita ni jenis, saya rasa lah Sabah ini jenis yang kita sangat mengalu-alukan tetamu. Kita sangat mengalu-alukan tetamu. Sebab itulah kita dulu senang dijajah oleh British kan. Mengalu-alu. Berbanding dengan di Semenanjung kan kita ada ramai pejuang-pejuang macam Mak Kilau lah apa semua. Di Sabah ada juga tapi tidak sangat menyeluruh. Dan Jepun dulu pun kalau masih ingat dia sebenarnya bermula juga di Borneo tahu. Sebab Jepun tu dia lebih mula menyusup di situ kerana sikap ramahnya yang itu, yang macam unassuming kita datang sebagai tetamu, kita hormat apa semua kan. Cuma sekarang ini saya rasa vibe itu masih ada, tetapi adalah keterhakisan sikit. Sudah nampak ialah seperti yang kita nampak di media sosial. Tapi kalau di Sabah ni kan kita nampak anti media sosial, macam seolah-olah nampak tu pergeseran dengan Semenanjung kalau di media sosial, tapi on the ground sebenarnya dia masih lagi vibe yang macam dulu. Seriously. Sebab itulah kita masih ada ramai daripada sini suka melancong di Sabah dan Sarawak kan. Saya tiap-tiap tahun kata, pergi. Kan seorang kata laid back di sana ni, kata bila face to face tu saya rasa vibe yang lama tu masih lagi ada. Masih lagi kekal. Cuma tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Seperti juga dulu ada Semenanjung kan. Semenanjung perpaduan pun dulu lagi kuat. Sekarang kita nampak ada sedikit dinding tu macam Prof cakapkan tadi. Baik Prof, itu segmen pertama saya rasa sudah makin panas dan kita menginjak ke segmen kedua, segmen Cepu Emas.
Baik Prof, untuk soalan cepu emas ni biasanya kita akan tanya soalan-soalan yang saya rasa perlu kita address, perlu kita Ya, betul. bicarakan. Betul. Walau panas bagaimanapun, saya rasa sebab podcast ni jangan pajak otak, kita memberi ruang mana-mana tetamu kita untuk memberikan pandangan dan terpulang kepada penonton untuk pertimbangkan, agree to disagree, sama ada nak menolak atau bersetuju. Tapi yang pentingnya kita mengeluarkan pandangan itu agar penonton kita berfikir, pendengar kita mempertimbangkan apa yang dibicarakan. Jadi soalan pertama ni saya rasa kalau kita bercakap tentang Sabah dan Sarawak, selalu yang kita bicarakan ialah mengenai perjanjian Malaysia 1963. Saya juga ada menulis sebagainya, dan itu saya rasa menjadi titik tolak perpecahan juga antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak yang sampai sekarang sudah berapa tahun sudah kita dah jadi Malaysia ni dah 50 tahun lebih. Tapi masih lagi jadi isu. Jadi saya nak fahamlah, ramai rakyat biasa juga, yang saya sendiri nak faham bagaimana rakyat Borneo atau rakyat Sabah dan Sarawak melihat perjanjian 1963, apa lagi yang belum ditunaikan, dan kenapa polemik ini masih berlarutan sampai sekarang? Masih berlarutan. Okey, ini soalan ini bukan soalan cepu emas. Ini adalah soalan perangkap yang panas. Sebab to be honest lah, dan kita terpaksa jujur kepada diri kita sendiri. Sebenarnya tidak ada jawab. Soalan dia nampak mudah. Macam Diana cakap tadi kan, lancar saja keluarnya. Tapi sebenarnya benda ini adalah sangat mendalam. Tidak ada jawapan tentang ini. Tidak ada jawapan. Sebab kalau kita bagi jawapan daripada sudut manapun, sentiasa ada orang yang akan datang dan bagi tahu, itu tidak betul, mengamuk-ngamuk lah apa semua tu kan. Cuma pada hari ini kan, ini daripada hati saya sendiri dan daripada pandangan saya sendiri. Berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai anak Malaysia. Kenapa saya kata anak Malaysia? Sebab kehidupan kanak-kanak dan dewasa saya di antara Semenanjung dan Sabah adalah terbahagi sama rata. Saya berada dalam dua-dua situasi ni. Kadang-kadang ni kan, Liana, bila saya bercakap tentang hubungan Sabah Sarawak, inilah dia ni, dia mana faham tentang Semenanjung. Mau je saya cakap, kamu yang tidak faham tentang Sabah sebab kamu tidak pernah tinggal di Sabah. Sekurang-kurangnya saya pernah tinggal di Semenanjung 20 tahun kan, macam tu. So ini saya punya pandangan ya. Kalau kita betul-betul susur semula tentang isu perjanjian 63 ini, MA 63 ini, dia sebenarnya bila dia timbul, of course daripada segi politik, pertentangan di kalangan ahli politik dia bermula, kalau dalam konteks Sabah bermula sejak pentadbiran PBS. So sudah ada nampak macam nasionalisme Sabah itu, yang mana masa tu kan yang sampai masuk ke ISA Datuk Jeffrey Kittingan sebab menyuarakan ini. Betul. So di kalangan orang politik pada era itu, era PBS itu sudah mula timbul. Tetapi sebenarnya di kalangan orang-orang biasa, we are talking about ordinary people kan, yang bukan politik, dia masih lagi macam orang kata tidak banyaklah yang dipersoalkan. Mungkin salah satu sebabnya juga ialah sebab platform untuk ekspres itu tidak ada sangat, sebab kita cuma ada surat khabar dengan TV sahaja, tidak ada, dan semua ini adalah macam kita kata terkawal, dan bukan semua orang mempunyai akses kepada ini. So dia cuma pada era internet dalam tahun 2000 tu semua sebenarnya dia mula naik dan bangkit dan di kalangan rakyat. Dan satu lagi yang kita perlu tengok juga ialah kenapa sebelum PBS tidak pun timbul tentang MA63. Sebelum PBS kan tidak ada pun tentang MA63. Adakah pada masa itu hak ditunaikan? Saya tidak mahu jawab sama ada hak ditunaikan ataupun tidak. Cuma yang saya boleh bagi tahu, pada masa itu pun keadaannya sama juga dengan yang sekarang ini. It is just the same kan. Cuma persoalan tentang hak ini pada pandangan saya lah kan, dia sebenarnya sebab sekarang ini saya tengok sebenarnya setiap kerajaan selepas ini, daripada BN lagi, selepas benda ini mula timbul menjadi polemik, bukan saja di kalangan orang politik tetapi rakyat biasa, rakyat marhain, melalui platform-platform terbuka, internet, media sosial ni kan. Bila benda itu timbul, kita nampak bahawa zaman BN dulu, zaman
Datuk Seri Najib pun sudah ada usaha untuk nikan gap tu. Kemudian yang menyusul semula selepas itu pun sudah meletakkan bahawa MA63 ini adalah satu prioriti, termasuk juga yang sekarang. Tetapi persoalan dia on the ground, kata banyak lagi yang tidak ditunaikan ni, banyak lagi yang belum tertunai, apa semua tu kan. So pada saya ini lebih kepada macam perasaan tau. Bila satu dia macam, kalau saya boleh saya bagi analogi. Boleh. Analogi. Ibarat dia macam ibarat dia macam katalah kita ni berkahwin, lepas tu kita ada perjanjian dalam perkahwinan itu kan. Macam ni. Perjanjian bertulis ni kadang-kadang ada orang buat perjanjian bertulis. Kadang-kadang selama bertahun-tahun kan okey sahaja, bahagia sahaja. Tapi bila sudah ada berkecil hati atau ni, barulah timbul. Barulah dilihat semula kepada yang list-list itu. Dan akhirnya ini belum lagi. Ini kan. Maksud saya ini kan kadang-kadang orang ini mengungkit bukanlah kerana benda itu ada di sana sangat, tapi kerana dia rasa dia terpinggir, kerana dia rasa macam perasaannya tidak dipedulikan, dan sudah lama-lama ni kan. Jadi kalau dia bercakap tentang perasaan kan, kami ni dulu saya rasa naratif dia lebih kepada Sabah masih lagi terpinggir. MA63 itu belum lagi timbul secara kuat tau. Kita ni pembangunan kita ni kurang ni. Sekolah pun banyak daif, klinik pun banyak ni apa semua tu kan. Tetapi jawapan dia adalah selalu yang macam-macam mengelak. Kita bagi pembangunan pun barangkali tidak begitu mencukupi ke arah itu kan. Jadi macam kita cakap perasaan kita macam tidak peduli pula. Okey, kita cari sesuatu yang lebih substantif. Dan itulah sebenarnya yang menggerak kepada MA63 itu yang mula dibangkitkan. Tapi kalau kita tanyalah sebenarnya kalau yang ni sebab sebagai seorang pengkaji, benda ini juga adalah apa yang IDS juga fokuskan. Kita juga mahu melihat yang sebenar. Dan daripada banyak engagement saya sebenarnya, bila kita pergi ke lapangan, kita tanya, sebenarnya apa lagi yang belum ditunaikan? Apa yang ini? Can you specify it? Ramai orang tidak boleh specify pun. Dan saya kata, okey, kalau kerajaan federal dan Sabah boleh specifykan apa yang mereka usahakan sekarang, would you accept? Tetap juga susah untuk terima kan. So jawapan saya untuk yang ini bukan menjawab lah kan. Kemelut dan kabut ini yang kompleks untuk kita huraikan, banyak adalah berkisar tentang perasaan, banyak berkisar tentang ketidakpuashatian, dan banyak berkisar tentang satu tempoh yang panjang yang banyak tiba-tiba diungkit satu kali. Itu dianya. Saya rasa sangat eye opening, Prof, in a way. Because selama ni kita bercakap tentang MA63, kita bercakap tentang terma-terma perjanjian itu, kita kata satu persatu, dan Prof kupaskan it is beyond that actually, bukan sahaja the four corners of the the agreement, tapi lebih daripada itu, melibatkan perasaan, melibatkan hubungan, melibatkan isu puas hati atau tidak dengan layanan dan sebagainya. Itu saya rasa rakan-rakan kita sebenarnya kena juga faham itu, bukan sahaja isu undang-undang, tapi isu juga hubungan antara semangat Malaysia kita itu kita kena tekankan juga. Betul. Baik, soalan ini saya rasa juga panas. Kita bercakap tentang Perjanjian Malaysia 1963. Kita bercakap tentang minyak sekarang pula. Minyak Sabah dan Sarawak sekarang ada isu krisis tenaga global. Minyak ini sangat timely. Dan ada juga suara-suara yang mengatakan kenapa minyak diesel di Sabah Sarawak itu murah daripada sebenarnya, dan menjadi polemik juga. Polemik juga. Jadi saya nak tanya soalan sedikit provokatif lah. Saya rasa Prof boleh handle this. Provokatif ni supaya people boleh, masyarakat kita boleh nampak dengan terbuka mata, bukan dengan mata lalat tapi dengan mata burung. Tentang pembahagian keuntungan minyak yang melibatkan Petronas. Ada kes yang dibawa oleh negeri Sarawak ke atas Petronas, masih lagi berjalan. Dan bagaimana Prof melihat isu ini daripada segi keadilan negeri pengeluar seperti Sabah dan Sarawak? Yang ini pun sebenarnya juga adalah, saya faham argumen bagi dua-dua pihak. Saya faham. Dan sebagai seorang yang lahir sebagai anak Malaysia, sebab saya kata tadi
saya memahami argumen kedua-dua pihak, dan kalau bolehkan kita cuba, pada saya kan matlamat saya adalah untuk mencari titik tengah. Okey, yang pertama sekali ialah betul kalau kita mau bercakap tentang daripada segi keadilan kepada kekayaan itu, memang kita tidak berapa nampak lah. Kenapa saya katakan begitu? Sebab semua orang tahu bahawa salah satu sumber kepada pendapatan negara Malaysia yang paling tinggi adalah datang daripada minyak. Salah satu sumber pendapatan kita. Kemudian kita juga tahu bahawa penyumbang paling besar kepada minyak kita adalah Sabah dan Sarawak. Tetapi bila kita bercakap tentang pembangunan, maka kita dapati bahawa pembangunan di Sabah dan Sarawak, kalau kita cakaplah terutama sekali daripada segi infrastruktur yang merupakan bidang kuasa federal, jalan raya, sekolah, klinik, pendidikan, semua tu kan kita dapati bahawa itu masih lagi ketinggalan. Sebab itulah ada perasaan bahawa kenapa pula kita adalah menghasilkan sumber, kenapa benda yang dipulangkan itu adalah sedikit, kan, adalah macam tidak berbaloi lah, ataupun tidak sepadan, kan. Tetapi saya juga faham argumen kerajaan pusat dan Petronas. Sebab kadang-kadang bila kita mempersoalkan itu, kadang-kadang tu dia macam keras tau. Macam, ini kami punya, tapi kenapa macam seolah-olah kami ni dirampas, kan. Tetapi soalnya, undang-undang tentang minyak ini sebenarnya diluluskan oleh Parlimen yang dipersetujui oleh wakil-wakil daripada Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Kedua, benda itu telah lama berlalu, kan, modus operandi yang sama, lepas tu tiba-tiba meletup. Kenapa tidak daripada awal? Kan, kenapa tidak daripada awal? Kan, contohnya begitu. Walau bagaimanapun, saya faham juga kenapa tidak daripada awal. Kenapa tidak daripada awal? Sama juga dengan MA63 tadi. Sebab banyak yang persoalkan, kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba meletup? Kamu ni sebenarnya mencari pasal sahaja. Selama bertahun-tahun ni okey sahaja, tiada pun apa-apa, kan? Okey. Soal dia ialah kita mesti ingat, bila Malaysia dibentuk, Sabah dan Sarawak ini berada jauh daripada Semenanjung daripada segi konteks pembangunan. Dan bila saya bercakap tentang pembangunan tu bukan hanya fizikal, tetapi juga daripada segi tahap pemikiran, tahap pendidikan komunitinya, awareness dia tentang hal-hal yang lebih besar. So pada masa itu Sabah dan Sarawak lebih struggle kepada pembangunan fizikal ataupun benda-benda yang banyak lagi benda. Misalnya pendidikan pun, persuratan. Sabah ni ketinggalan daripada Semenanjung selama hampir 80 tahun. So nak mau catch up yang itu. So benda tu penting, kan, pendidikan. So awal-awal tu memang banyak berkisar tentang benda-benda yang asasi. Tiada masa untuk memikirkan tentang hal-hal yang lebih besar macam ni, yang orang kata lebih bersifat macam hak tau, hak, kan, tetapi bukan asasi dalam kehidupan. Sebab itulah dia baru timbul sekarang ini, kan. So sekarang ini itulah saya kata, bila dalam keadaan macam tu, dua-dua pihak pada saya kena berlapang dada bahawa mari kita tengok semula dan kita rundingkan semula bagaimana konsep yang baharu. Of course lah Petronas akan cakap, dulu masa rundingan itu dibuat, undang-undang itu dibuat, kata federal, kita telah melabur bilion untuk buat semua, menggerakkan yang itu semua. Lepas tu sekarang ni macam senang-senang pula tiba-tiba, kan. Ada perasaan macam tu. Kita kena faham juga. Tetapi dalam masa yang sama, macam perasaan orang Sabah pula tadi tu ialah, itu minyak kita katanya adalah untuk negara, dan kita tahu bahawa negara kekayaan dia banyak datang daripada itu, tetapi kenapa limpahannya kepada Sabah dan Sarawak tidak setara dengan apa yang di Semenanjung? So dua-dua ada perasaan begitu. So pada saya, bila ada ini, sekali lagi tentang perasaan. Dia bukan saja tentang apa yang tertulis dalam perundangan, dalam fakta, dalam akta. So kalau perasaan ini soalnya senang sahaja. Dia mesti pertemuan hati ke hati. Penyelesaian dia satu sahaja. Hati ke hati. Kena turunkan ego masing-masing dan melihat kepada apa yang terbaik bagi Malaysia secara keseluruhan. Itu yang paling penting. Itu dia saya rasa. Saya gemar itu Prof, sebab Prof memberi two sides of the coins argument itu. Hujah kedua-dua belah pihak supaya pendengar kita boleh nampak
kedua-duanya ada rasionalnya, ada haknya untuk berbicara. Cuma kita harapkan kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di atas, sama ada di peringkat negeri atau persekutuan, untuk memastikan negeri terjaga, negara juga terjaga at the same time. Betul. Baik Prof, itu saya rasa rumusan yang baik untuk MA63 dan juga untuk isu minyak. Saya nak tanya sekarang, biasanya kita akan tanya prestasi kerajaan dan pembangkang kedua-duanya. Daripada segi, apa saja topik kita hendak. Sebab pada kita komponen penting membina negara bukan saja kerajaan, pembangkang juga. Betul. Pembangkang juga perlu berfungsi, kerajaan juga perlu berfungsi. Jadi soalan saya, daripada sudut pelaksanaan dan dasar, bagaimana Prof merasakan formula kerajaan perpaduan ini berjaya atau tidak dalam mengurangkan jurang federalisme itu antara Sabah Sarawak dan juga Semenanjung? Oi, soalan ni sebenarnya dia Soalan ni perangkap agak ke apa? soalan dia agak political. Tapi ialah, saya setuju dengan Liana. Panaskah, tidak panaskah, ataupun dia soalan yang berperangkap kapan tidak. Ini akhirnya kita kena hadap. Kita perlu hadap. Sebab ini adalah persoalan yang bercempera di rakyat semua tu. So kita perlu rasa macam kita perlu lebih berani untuk menjadi sebahagian daripada penyumbang kepada wacana ini. Betul. Saya tidak kata bahawa kata saya inilah yang paling betul, terpaling, tiada. Tetapi ini adalah sebahagian sumbangan kita kepada tu. So saya kena buat disclaimer itu sebab nanti kan orang dengar ni kan saya pula diserang beramai-ramai dalam dalam media sosial kan. Tapi dari segi prestasi lah dalam mengurus tentang yang kita cakap tentang konflik dan krisis tadi itu, sebenarnya pada saya, apa yang saya lihat dengan kerajaan perpaduan ini sebenarnya nampak bahawa ini adalah titik keseimbangan yang paling balance. Saya cakap titik keseimbangan paling balance, tapi saya tidak bercakap bahawa adakah hasilnya telah begitu positif atau tidak. Kenapa? Sebab dengan keadaan sekarang ini di mana kita punya politik ini tidak ada yang dominan tau. Kita panggil sebagai kuasa multipolar lah kan. Semua titik itu dia mempunyai bargaining power yang hampir setara. Betul. Kan. Betul. So daripada segi rundingan-rundingan yang saya nampak tentang dalam konteks kerajaan perpaduan ini, dalam isu yang bersabit tentang hubungan negeri dan juga federal tu, saya nampak sebenarnya banyak yang bergerak dalam bentuk yang lebih segar, banyak yang bergerak macam okay, this is the approach that we should go. Berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini yang mana kita dapati bahawa adalah mana-mana kuasa politik yang lebih besar dominan. So tidak ada wujud pendengaran dengar sangat. So kita nampak macam cepat pula selesai. Sebenarnya bukan cepat selesai. Keputusan cepat dicapai sebab senang untuk mencantas tentangan-tentangan itu. Kan senang diugut. Tetapi yang sekarang ini kenapa dia berpanjangan, tidak selesai sampai orang kata lembablah kerajaan ni, kata ni. Itulah sebenarnya menunjukkan bahawa we are progressing well pada pandangan saya. Sebab benda ini kan kompleks dan bila dia macam saling ada argument titik sana di sini menunjukkan bahawa semua titik-titik yang kita kata bukan bercanggah, tapi masing-masing mahu mempertahankan haknya itu, masing-masing mempunyai kuasa yang kuat. Sehingga kan kutub keseimbangan itu sentiasa berubah-ubah dan kita terus drag kita punya ni. So, saya kata bahawa dari segi progressing, saya suka kepada macam mana dia progress, tapi kalau Liana tanya macam mana sudah perkembangan dia, akan pencapaian dia. Semua kita pun tahu jugalah kan. Masih ada banyak benda yang kita perlu capai dan kita ni. Tapi tadi tanya pasal pembangkang kan. Tapi dalam soalan tu tidak pula masuk pembangkang. Boleh tak kita bergosip? Saya gosip sikit pasal pembangkang dalam konteks ini. Boleh. Kan? Saya tidak mau jadi politik kan. Cuma saya mau cakap dalam konteks yang real, semua perkara-perkara tentang hubungan antara
negeri dan federal ini, keseimbangan keseluruhannya adalah ekosistem politik, betul. Dan peranan untuk mencapai itu bukan hanya daripada kerajaan tetapi juga pembangkang. So kita juga boleh persoalkan, pembangkang apa peranan dia dalam hal itu? Kata prihatin sangat dengan Sabah, nasib Sabah dan Sarawak kan. Prihatin sangat. Tapi saya fikir bahawa perjuangan itu tidak dalam konteks, saya cakap pasal konteks wilayah Semenanjung dengan Borneo dalam dua hubungan itu, saya rasa dalam konteks ini Borneo berjuang bersendirian dan tidak ada pun pengimbang daripada yang kita kata sebagai pembangkang ini. Sebab pada saya pembangkang ini adalah pengimbang bila ada hak-hak yang mahu bukan menentang lah, tapi macam dispute with the kerajaan kan. Tapi tidaklah. Sibuklah dia dengan, saya rasa lah pembangkang negara kita sekarang ni masih lagi dengan sibuk dengan isu-isu mungkin isu-isu tentang perkauman yang lebih kepada Semenanjung sentrik dan tidak ada sangat pembelaan-pembelaan kepada peminggiran yang berlaku kepada Sabah dan Sarawak. Itu saya punya pandangan ya. Kalau ada penyokong-penyokong pembangkang ini yang di sini, dia bolehlah argue. Sebab itulah kita nampak bahawa pilihan raya di Sabah baru-baru ini kan, kan dua-dua hau kan. Parti kerajaan yang berasaskan di Semenanjung pun hau. Parti pembangkang yang berasas di Semenanjung pun hau juga kan. Maksudnya kepercayaan itu tidak wujud secara bersama kan. Macam kami bersendirian, kamilah menganikan kami punya nasib ni. Ya, betul. Prof mengupas dua-dua itu sekali. Dia menghempuk kedua-duanya, kerajaan dan pembangkang, dan saya rasa itu satu input yang saya rasa sangat ikhlas ya untuk dipikir-pikirkan kepada pembuat dasar kita dan pemimpin kita. Jangan dipinggirkan negeri-negeri yang sememangnya saudara senegara kita, yang memang sepatutnya kita satu negara. Baik, Prof. Kita bercakap tentang federal tadi. Kita bercakap tentang pemimpin di persekutuan. Saya nak tanyakan pula Prof tentang pemimpin di peringkat negeri pula. Sebab ada juga, bukan tuduhan, dakwaan atau naratif di sini yang mengatakan persekutuan dah bagi, tapi apa yang pemimpin negeri buat dengan dana tersebut? Ada juga isu rasuah, isu salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi kita mau tahu daripada Prof, pandangan Prof sendiri ke kompetensi atau kompetennya pemimpin negeri itu, adakah membantu dalam sudut mempertahankan hak-hak pribumi Sabah dan Sarawak? Maaf soalannya. Ini soalan maut. Ini bukan lagi soalan panas, soalan maut. Tapi macam ni lah untuk soalan ini saya jawab dalam konteks Sabah sepenuhnya. Kalau boleh saya tinggalkan Sarawak sebab satu, saya tidak mewakili Sarawak, dan satu lagi kita nampak bahawa barangkali Sarawak tu dia sudah ada acuan dia tersendiri. Correct. Sudah nampak dia punya way forwardnya yang itu lebih jelas. Sekarang ni saya cakap dalam konteks Sabah. Sebab Sabah ini masih lagi berkabut ya. Yang pertama sekali ini secara umum saya katakan bahawa gaslighting Sabah ini orang suka gaslighting Sabah ini dalam konteks pembangunan ini daripada dulu dan daripada ni tahu. Sebenarnya hakikat dia kita kena perlu akui bahawa daripada segi agihan dan pemberian pembangunan, Sabah ni masih tidak dapat secukupnya mengikut keperluan dia. Okay. Sebab kalau kita lihat kepada agihan pembangunan, contohnya katalah agihan pembangunan untuk pendidikan, berapa yang Semenanjung dapat, lepas tu per kapita penduduk dia. Lepas tu berapa yang Sabah dapat per kapita penduduk dia. Sebenarnya masih ada jurang. Jurang. Sama ada daripada segi pembinaan hospital, pembinaan sekolah, kan. Kita bercakap daripada segi jurang tu. Maksudnya katalah saya macam Sabah ni, katalah saya ni Sabah saya ada 3 orang anak. Kemudian katalah Liana ni adalah mewakili Semenanjung. Katalah ada 10 orang anak. Of course, memang 10 orang anak lebih banyak. Tapi isu dia, bila dibagi agihan tu, yang agihan itu dibahagikan kepada 10, setiap seorang itu dapat RM5. Tapi yang saya ini, memanglah dapat rendah. Kita expect dapat rendah. Tapi bila dibahagi itu, cuma dapat RM1. Kalau seboleh-bolehnya, kita mahu juga dapat RM5 sama dengan di sana. Apatah lagi kami ini ketinggalan. So, daripada segi itu, memang agihan itu tidak betul. Kan? Cuma setiap
setiap kali kita bangkitkan hal seperti ini, seperti yang Diana cakap tadi, maka timbullah gaslighting Sabah. You all ni kan rasuah, you all ni kan tidak kompeten, sebab itulah dia punya sebab itulah peruntukan bagi banyak mana pun tidak cukup. So macam satu alasan. Yang pertama sekali saya nak cakap pasal rasuah lah. Rasuah ni saya rasa paling tidak adil. Sebab setiap kali kalau Sabah ada berlaku rasuah, itulah sebabnya kamu ni negeri mundur. Sebab itu kamu tidak layak dapat bajet yang tinggi. Tapi kalau rasuah itu berlaku di tempat lain dengan kadar yang lebih besar, lebih melimpah-limpah lagi, sikit pun tidak kata, inilah dia ni. Patutlah di sini memerlukan bajet yang lebih tinggi daripada Sabah dan Sarawak. Memang keterisan dia tinggi. So sepatutnya sekarang ini jangan bagi diorang bajet tinggi. Salurkan ke Sabah, ke Sarawak. Sebab sekurang-kurangnya di sini dia punya indeks rasuah adalah lebih rendah. Dan sebenarnya indeks rasuah dia daripada segi keseluruhan pun, kalau ikut data SPRM pun sebenarnya adalah lebih rendah. Di Sabah dan Sarawak lebih rendah. Di Sabah dan Sarawak. Propagandanya dibuat begitu. Tapi itulah gaslighting tu kan. Jadi kita tidak suka yang begitu tu pada saya lah kan. Tapi bukanlah saya kata, saya mengiyakan, tidak apalah, berlakulah kita rasuah. Tidak. Dalam masa yang sama, kita juga perlu menentang itu. Tapi dalam masa yang sama, janganlah halang berikan peruntukan yang tidak mencukupi. Sebab masih lagi ramai orang jujur di sana. Masih ramai orang yang ingin bekerja keras. Now, saya sentuh pula tentang kompetensi. Saya bukan bias kepada kerajaan semasa lah. Saya bukan bias kepada kerajaan semasa. Tetapi terdapat perubahan yang cukup besar dalam pendekatan kerajaan negeri dari segi kompetensi untuk menangani pembangunan. Sebagai contohnya, seluruh kita punya pelan pembangunan sebelum ini adalah berasaskan kepada koridor tu kan. So apa yang kita buat di kerajaan negeri Sabah sebelum ini tentang pembangunan ialah dia tidak kenal pasti enabler. Dia cuma melihat kepada matlamat pembangunan. Okay. So dia fokus sepenuhnya kata kita mau membangun, kita mau buat ini, kita mau buat ini kan. Tetapi tidak fokus kepada enabler dia, iaitu kompetensi pemangkin dia. Iaitu enabler dia adalah kecekapan penjawat awam, pengurusan fiskal yang baik di peringkat negeri. So bila benda ini tidak diberi perhatian, jadi taksub mau minta sajalah, kami mau ni sebab kami mau buat yang ini kan, tapi yang dua ini tidak dilihat dulu. Tetapi melalui pelan Sabah Maju Jaya secara eksplisit. Kerajaan letakkan di situ bahawa selain daripada kita melihat apa yang kita ingin capai, kita perlu kenal pasti apa enabler kita. Sebab enabler kita itu yang kita perlu jaga. Betul. Sebab kalau benda itu tidak jalan, maka tidak guna kita diberi banyak-banyak pun. Dan enabler itu telah pun dikenal pasti. Dia ada dua perkara. Satu adalah daripada segi kecekapan penjawat awam. Cekap dan berintegriti. So itu memang sekarang ni ada banyak program dalam tempoh 4 tahun ini yang ke arah itu. Baik. Tentang bagaimana meningkatkan kecekapan penjawat awam, tentang bagaimana mengawal daripada segi integriti. Dan yang kedua adalah daripada segi kecekapan pengurusan fiskal. So daripada segi itu penabungan untuk fiskal tu. Sebab itu dalam tempoh 5 tahun ini kan, negeri Sabah kan jumlah kutipan keuangan dia dan juga simpanan dia meningkat lebih daripada 100% kan. Daripada sekitar hanya 3 ke 4 bilion, sekarang ini hampir 7 bilion. 6.8, 6.9. Dan dia akan terus meningkat lagi. So apa yang saya ingin tunjukkan di sini ialah Sabah mungkin tidaklah orang kata macam syumul, segalanya okey. Tapi usaha ke arah itu ada. Usaha. Dan kegigihan, dan telah ditunjukkan bukan hanya melalui kata-kata tetapi melalui tindakan. Tapi of course masih banyak lagi yang perlu kita perbaiki. Tetapi please, dengan usaha itu, hargailah usaha itu dan bermulalah untuk memberikan peruntukan yang lebih baik, adil, yang sepatutnya supaya usaha-usaha itu tidak terbantu. Orang sudah mahu berubah kan. Jadi kenapa kita masih lagi ungkit sejarah lama? Begini, begini. Kalau macam tu, kalau kita sebagai manusia pun kita tidak akan maju kalau kita ditekan begitu. Asyik-asyik gaslighting yang
perkara-perkara yang dulu. Kita ni sudah insaf ni tahu. Kita ni kan sudah ada semangat, sudah ada pelan untuk mencapai satu kehidupan yang lebih baik. Tapi sejarah lama saya juga kamu diungkit. Dan yang paling sedih tu kan Liana, bukan saja diungkit oleh di sini. Orang Sabah sendiri mau mengungkit. Dia sendiri mengungkit. Lepas tu bila tidak ada, saya tidak faham lah. Saya pun sedih. Saya pun tidak tahulah macam mana mau melihat keadaan ini. Saya rasa saya setuju apa yang Prof katakan. Sebab bila saya sendiri in the trenches dalam media sosial, saya rasa bukan saja datang daripada orang Semenanjung, orang Melayu, tapi orang Sabah pun cakap ini habislah negeri ni negeri rasuah, pemimpinnya asyik rasuah sahaja. Tapi saya rasa macam saya kenal ramai orang Sabah. Saya di UiTM ambil undang-undang masa tu. Saya selalu tak dapat best student sebab ada seorang orang Sabah itu mesti dapat. Saya selalu dapat nombor 2. Ada sekali je saya dapat best student one semester. Tapi orang Sabah saya rasakan ramai yang kompeten dan rajin dan baik. Dan ramai yang saya rasa cintakan Sabah dan mereka mahu berubah. Dan saya rasa fakta dan data yang Prof berikan tadi daripada segi peruntukan per kapita, daripada segi indeks rasuah yang selama ni kita ingat Sabah teruk, tapi sebenarnya Semenanjung ada juga yang lagi teruk daripada Sabah. Saya rasa perspektif dan propaganda dan naratif begini perlu diluruskan, dan kita ada pemikir negara, pemikir negeri kita di sini untuk kita luruskan fakta dan data. Itu tujuan, jangan pajak otak, jangan mendengar naratif, perlu dapatkan fakta dan data itu. Okey, Prof, kita dah habis untuk segmen yang kedua, segmen Cepu Emas. Memang saya rasa tadi Prof kata bukan saja soalan panas, soalan maut pun ada. Soalan maut. Tapi saya rasa Prof address dengan cukup baik, banyak perspektif diberi kiri dan kanan, ya, depan dan belakang untuk kita sama-sama pertimbangkan. Jadi kita teruskan dengan segmen ketiga, segmen Rapid Fire. Okey, soalan yang pertama, soalannya pendek saja. MA63, Perjanjian Malaysia 1963, janji yang dikhianati atau sekadar sukar dilaksanakan? Okey, jawapan saya yang ini mudah dan sangat pendek ya. Sama ada dia dikhianati atau sesuatu yang sukar dilaksanakan atau sengaja kita sukarkan, pada saya itu adalah bergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau saya optimis. Pada masa sekarang ni kita berada dalam landasan platform yang paling baik dengan kerajaan perpaduan, bargaining power politik, semua sudut itu seimbang. This is the best time untuk kita way forward yang lebih positif. Baik. Tapi itulah isu dia, sonsek-sonsek kiri dan kanan. Sebab ramai orang memilih untuk menjadi mata lalat, bukannya jadi mata burung ataupun mata lebah. Itu yang masalahnya. Okey, itu dia soalan pertama kita. Cukup padat bagi mereka yang mau berfikir untuk pertimbangkan. Soalan yang kedua untuk segmen ini, Petronas aset nasional atau simbol ketidakseimbangan kuasa antara persekutuan dan negeri? Kalau saya boleh tak saya jawab dengan yang macam tadi itu juga, kalau kita melihatnya. Cuma saya katakan bahawa kita perlu juga mengakui hakikat bahawa Petronas ini memang aset nasional. Banyak yang mereka telah sumbangkan untuk membangunkan negara. Betul. Cuma barangkali pada masa lalu tu ketidakseimbangan itu tidak berlaku for whatever reason. Dan kita juga tidak boleh salahkan Petronas sebab selama bertahun-tahun benda itu diterima seadanya. Kemudian tiba-tiba meloncat baru kita sedarkan. So sesuatu yang telah berlaku selama bertahun-tahun secara rutin kemudian baru disedari, kita mau perbetulkan semula tu juga akan ambil masa bertahun-tahun sebab dia sudah sistemik dalam sistem. Sebab itulah kita perlu ada kesabaran. Dan saya nampak bahawa Petronas ini, bukanlah saya mau memuji ya, dia sebenarnya ada juga dia punya kesungguhan itu, tahu. Sebab saya lihat sekarang ini dia ada Yayasan Petronas, tahu. Dan banyak CSR di Sabah dilakukan oleh Yayasan Petronas, terutama sekali dalam konteks pendidikan di Sabah. So saya melihat itu sebagai satu yang positif dan saya harap itu dapat kita rungkai dengan keadaan orang kata macam saling bersaudara, kan, supaya kita dapat hasil yang terbaik. Optimis itu, Prof. Optimis, ya. Optimis. Baik, untuk soalan seterusnya, naratif Sabah dianaktirikan. Itu selalu kita dengar. Adakah ini realiti yang pahit atau propaganda semata? Dia
beginilah, ini pandangan saya, dan pandangan saya ini tidak ada kena-mengena dengan politik, berdasarkan kepada kajian. Sebab bila kami buat kajian ya, Liana, bukan saja kami melihat kajian tentang situasi di lapangan tahu, tapi kita juga buat kajian tentang dasar, bagaimana dasar-dasar negara ini dibentuk, bagaimana peruntukan disalurkan, bagaimana agihan itu dibuat. Baik. So keseluruhan tu kita kaji. So kalau kita cakap tentang dianaktirikan, saya terpaksa cakap bahawa pada pandangan saya memang wujud anak tirikan tu. Sedangkan masa lawatan Agung dulu kan, Agung Sultan Pahang kan masa jadi Agung, dia buat lawatan di Sabah tu. Ya, Baginda sendiri pun ada menjelaskan bahawa begini kita punya ketidakseimbangan ni. Dia kata sepatutnya, ini sekot Baginda sendiri cakap ya, dia kata ini menunjukkan bahawa sepatutnya kalau di Semenanjung untuk satu infrastruktur yang serupa, kalau kita bagi satu, di Sabah ni kena bagi 2 atau 3 kali ganda disebabkan darjah kesukarannya itu. So memang ada konsep peminggiran itu dianaktirikan. Cuma persoalan dia, adakah itu disengajakan ataupun tidak? Saya rasa itu tidak disengajakan. Dia berlaku secara sistemik. Kenapa saya kata sistemik? Sebab dulu kita pun tidak bersuara. So sudah bertahun-tahun baru bersuara. Sebab itu saya katakan bahawa ya, kita akui benda itu berlaku. Tapi bolehkah kita berlaku adil bahawa pelaku itu pun mungkin dia buat dengan keadaan tidak sedar. Okey, sekarang ini kita sedarkan. Tapi bila kita sedarkan, sebab benda itu sudah terlalu panjang sistemik, kita kena sabar macam mana kita mau realign itu semula. Tidak boleh kalau kita bergaduh-gaduh ni tidak tercapai lah ni. Kalau bergaduh-gaduh apa semua tu kan, ialah ibarat dalam family pun macam tu juga kan. Betul. Bila kita tiba-tiba jumpa satu masalah yang sebenarnya sudah berpanjangan, tapi tiba-tiba baru diungkit, maka masing-masing akan ambil masa bagaimana untuk readjust. Itu dia. Saya rasa Prof moderator yang sangat baik untuk kita dengar-dengar kami duduk titik tengah itu. Baik, soalan seterusnya, kalau diberi satu pilihan, lebih kuasa kepada Sabah atau lebih accountability kepada pemimpin Sabah? Sebenarnya yang paling ideal dan terbaik dua-dua sekali. Tapi sebab Liana suruh saya pilih satu sahaja, kan? Jadi kalau kita perlu bermula dengan satu, maka accountability untuk pemimpin. Sebab melalui accountability itu sebenarnya kita boleh capai yang kedua tu, lebih peruntukan, lebih mudah. Sebab bila orang nampak bahawa okay, you actually have what it takes untuk manage dan juga untuk operasikan, maka orang akan lebih percaya dan lebih mudah proses-proses untuk rundingan daripada segi agihan itu dapat dilakukan. Itu dia, accountability first daripada power. Betul itu. Soalan terakhir Prof, segmen ini, Sabah first atau Malaysia first? Saya dah tahu jawapannya tapi saya nak Prof kupas-kupaskan. Kalau saya kan, dua-dua tu saya tidak terima. Okay, of course lah, dia mesti ada Sabah first. Sebab itu dalam, bila kita melihat kepada konteks di mana kita berada, dia Sabah first. Baik. Kemudian juga dalam Malaysia pun, dalam konteks Malaysia juga Malaysia first. Samalah juga, sama ada nasionalisme dulu kah, kemanusiaan dulu. Bergantung kepada konteks kan. Tapi saya punya slogan senang saja, Liana. Saya punya slogan ialah untuk Sabah demi Malaysia. Itu yang lagi afdal. Itu lebih dia. afdal. Untuk Sabah demi Malaysia. Itu semangat Malaysia kita. Itu penamat untuk segmen Rapid Fire. Saya rasa Prof memang menjawab cukup diplomatik, cukup optimistik dan progresif. Itu yang kita nak dengar. Baik, kita teruskan dengan segmen keempat, segmen Inspirasi. Prof, inspirasi ni biasanya kita nak habiskan episod dah. Saya tak terasa nak dekat sejam dah ni. Saya rasa ini antara episod yang menarik dalam 5 musim kita di GPO. Alhamdulillah ada Prof di sini. Cuma kalau kita boleh bercakap dengan rakyat Malaysia dan rakyat Semenanjung, rakyat Melaya terutamanya. Ya. Sebab saya pun rakyat Melaya juga. Saya ada rakan-rakan di Sabah Sarawak yang saya jumpa selalu dan saya faham. Tapi saya tak rasa saya faham sepenuhnya. Kalau Prof boleh bercakap terus dari hati ke hati kepada rakyat Semenanjung dan rakyat Malaysia, apa yang kami perlu faham tentang Sabah dan Sarawak yang selama ini Prof rasa kami terlepas pandang? Okey,
ini susah juga ni macam tapi kalau saya boleh letakkan secara diplomasi lah kan. Kalau saya katakan, dan saya harap tidak ramai yang tersinggung, isu kita sekarang ni sebenarnya, walaupun sebenarnya kita semua ni adik-beradik, saya tidak kata bahawa di Semenanjung ini resis kah, di Sabah ini, sebab saya sudah pengalaman kedua-duanya. Dia sebenarnya orang baik ada di mana-mana, orang jahat juga ada di mana-mana. Cuma satu perkara dia, dan kita perlu akui ini, ialah kami di Sabah tahu terlalu banyak tentang Semenanjung, tapi orang Semenanjung masih tahu terlalu sikit tentang orang Sabah. Sebagai contohnya, kalau tanya orang Sabah, yang biasa-biasalah, kutiplah di tepi jalan tu, yang jalan-jalan tu kan, kata, kamu tahukah tarian joget tu macam mana? Dia tahu. Tarian zapin tu macam mana? Dia tahu. Orang katalah cakap, kamu boleh bezakan tak antara Kuala Lumpur, dialek Kuala Lumpur dengan dialek Kelantan? Dia tahu ini orang ni. Tapi katalah di sini. Saya tidak akan kutip daripada orang yang tepi-tepi jalan tu. Orang yang educated. Orang yang mungkin agak terpelajar. Kadang-kadang tu tidak tahu. Kamu tahu kata tarian ngajat, sumazau? Tidak tahu macam mana tu tarian ngajat dan sumazau. Sedangkan itu item Sabah kan. Lepas tu kalau kita tanya, kamu bolehkah bezakan antara logat Sabah dengan logat Sarawak? Kadang-kadang dia tidak tahu. So kadang-kadang saya datang meeting kan, you daripada Sarawak kah? Kan? Masih lagi tidak faham kan? Betul. Nampak. Tapi saya tidak salahkan. Saya bukan memandang rendah kepada mereka bila benda ini berlaku. Sebab keseluruhan nuansa pendidikan kita, nuansa media arus perdana kita, memang dia banyak Semenanjung sentrik. Sebab itu orang Sabah walaupun tidak pernah datang ke Semenanjung, dia tahu dialek Kelantan tu macam mana. Sebab dia duduk dengar, ataupun dialek orang Kedah, dia duduk dengar dalam Pimai-Pimai Tangtu dan juga banyak lagi rancangan yang lain. Tarian joget, kalau tarian joget ke Zapin, kalau anugerah juara lagu sahaja ada di sana daripada dulu sampai sekarang. Betul. So memang mereka terdedah, tapi yang di Semenanjung tidak terdedah sebab dia tidak muncul. Cuma barangkali kita perlu robohkan itu sekarang. Kita sekarang ni kita ada media sosial, kita punya maklumat lebih terbuka, dan barangkali bagus kalau kita saling untuk melihat kepada itu. Jadi macam tidaklah nanti orang Sabah, kami saja yang nak faham kan, kami saja yang perlu faham, kami saja yang perlu tahu. Kami ni bila pula mahu difahami kan. Ini kadang-kadang keamatan pun, dulu saya di Putrajaya, masa keamatan 31 hari bulan tu pun buat meeting. Saya kata, saya ni orang Kadazan Dusun tahu. Apa perasaan kamu kalau saya buat meeting masa hari raya sebagai contohnya, atau masa hari Deepavali sebagai contohnya, yang mana di Sabah kami tidak buat begitu sebab kami faham. Kan? Itu. So begitulah kalau saya boleh. Bukan marah-marah ni bukan marah-marah. Tapi macam satu seruan bersama supaya kita saling lebih memahami, lebih akrab dan lebih intim, kerana kita tahu sebab kadang-kadang ruang sensitivity itu kita akan faham. Betul. Bila kita memahami tentang konteks sosial budaya dan latar sesuatu komuniti itu dengan lebih baik. Itu tadi Prof cakap berkata tentang tarian Sumazau itu, saya dah takut dah Prof tanya kat saya macam mana nak buat tarian Sumazau. Saya ingat masa saya di sekolah rendah saya kena pakai baju Kadazan itu, dan saya pernah berlatih tarian Sumazau tadi. Kalau Prof tanya cupu emas tu, saya yakin saya boleh jawab. Cuma mungkin soalan-soalan lain mengenai Sabah, saya akui sebagai seorang di Semelaya, walaupun saya selalu pergi ke Sabah dan Sarawak, tapi ada banyak benda saya tidak tahu, dan saya rasa itu sarana yang baik untuk kita kenal rakan senegara kita, adik-beradik kita sebenarnya dalam satu negara, untuk kita menghargai perbezaan itu. Apa orang cakap itu? Unity in diversity. Kesatuan dalam kepelbagaian. Itu yang kita kena tekankan, konsep rukun negara kita. Sebab itu kan Liana, saya kata hari ini saya nak pakai baju tradisi. Supaya ramailah orang nampak. Tahulah, rupanya di Sabah ada baju begini, apa semua tu kan. Jadi saya supaya dibiasakan. Dan saya rasa Prof selalu berpakaian etnik di mana-mana juga. Dan saya rasa ada juga menteri-menteri Sabah juga sebelum ini yang dulu pakai songkok untuk menerima pelantikan. Ada juga yang sekarang memakai headgear sendiri. Saya rasa kita perlu hargai, kerana saya rasa kepelbagaian itu membuatkan Malaysia itu lebih unik
dan kita Betul. perlu terima itu. Itu dia. Baik, soalan terakhir Prof untuk episod ini ya. Kita bercakap, Prof cakap tadi tentang 80-an, 90-an dan golongan saya ni millennial Prof, Gen X dan millennial, dan kita mungkin kurang faham sebab kita dulu tengok dalam surat khabar sahaja, dalam TV saja, pajakan otak juga dibuat oleh media nasional dan sebagainya. Pesan Prof untuk generasi muda di Sabah dan Sarawak, apa peranan mereka menghidupkan semangat Malaysia untuk memastikan ia bukan sekadar slogan tapi betul-betul semangat nasionalisme di peringkat persekutuan. Ya, mungkin pesanan saya sebenarnya dalam sesi bual bicara kita tadi kan banyak pesanan telah terselit lah. Correct. Tapi kalau saya dapat simpulkan beginilah, paling penting sekali untuk generasi muda Sabah, kita perlu menghargai kita punya vibe nuansa kita yang dulu-dulu. Kita ni memang sangat mesra, sangat menghargai orang, kita tidak prejudis, kita tidak diskriminasi. Itu yang daripada dulu adalah sikap kita. Cuma barangkali sekarang ini dengan tekanan-tekanan media sosial yang bercempara tu, kita semakin macam perasaan itu semakin sedikit sebanyak ada diracuni kan. Sebab itu saya kata, untuk kita memahami semangat Malaysia ini, jangan sangatlah terpengaruh dengan apa yang berada di media sosial. Sebab kita tahu bahawa dia adalah sangat ekstrim kan. Lebih baik kita berpulang semula kepada perasaan kita sendiri. Saya ini bercakap sebagai generasi anak Sabah 80-an tahu, di mana pada ketika itu jurang antara Semenanjung dengan Sabah tu daripada segi maklumat dan segala-galanya masih jauh. Tapi saya telah dihantar berada di sana. Dan saya sendiri berdepan dengan pengalaman bagaimana hidup dengan orang di sana tu kan. Jadi sebenarnya antara kita ini janganlah kita saling kata, oh Semenanjung ini tengok ni merampas kekayaan kita, membangunkan di sana apa semua tu. Mungkinlah ada sedikit kebenarannya di situ daripada segi tidak agihan ketidakadilan, tapi mungkin itu juga ada sesuatu yang tidak disengajakan. Tapi dalam masa yang sama kita juga kena faham, guru-guru dulu saya sekolah rendah dulu hampir separuh daripada sekolah rendah saya daripada Semenanjung. Yang daripada sekolah menengah tadi itu yang saya kata tadi itu kan yang 90%. Kalau tidak percaya generasi baru ini, cuba tengok majalah-majalah lama sekolah menengah Mat Salih Ranau sebagai contohnya, itu sekolah terbesar di Malaysia. Tengok dulu-dulu tahun 70-an, awal 80-an, berapa ramai guru daripada Semenanjung. So pada saya itu semua adalah perkongsian nikmat yang kita dapat daripada pembentukan Malaysia. Yang mana nanti ramailah pula orang yang marah saya, oh seolah-olah macamlah kita ni, jadi kamu mau cakap kita ni tidak akan pandai lah, tidak ada pendidikan lah kalau bukan daripada Semenanjung. Tidak. Saya mau bagi tahu bahawa mereka itu membantu kita dan ia telah pun terzahir kan. Jadi kita perlu hargai. Kalau benda itu sudah diberi, sama ada kita boleh dapat sendiri ataupun tidak, itu persoalan lain. Soalnya mereka telah memberi selama bertahun-tahun dan kita perlu hargai itu. Ramai sebenarnya di Sabah sekarang ini yang pemikir, yang berdiri sebagai tunggak di Sabah sekarang ini juga mendapat pendidikan awal di Semenanjung Malaysia. Dulu di bawah Yayasan Sabah, termasuklah saya sendirilah. Bukanlah saya mau kata saya ini adalah tunggak yang besar di Sabah, tidak kan. So saya mahu itu adalah pesanan saya kepada warga generasi muda Sabah supaya melihat tu dalam big picture. Jangan hanya kita sempitkan sentimen itu hanya kepada satu-satu elemen sahaja. Kita nampak itu maka itulah yang kita besar-besarkan. Kita perlu lebih terbuka melihat kepada big picture lah, ataupun ruang yang lebih besar dan setiap satu tu. Sebab pada akhirnya ialah macam saya cakap tadi, untuk Sabah demi Malaysia. Sebab kita semua ini adalah dalam kesatuan yang harmoni ini untuk maju. Itu dia saya rasa nasihat yang dititipkan sangat-sangat memberi impact kepada generasi muda kita yang mendengar, insya-Allah. Bukan saja untuk generasi muda Sabah dan Sarawak, saya rasa untuk juga orang Melaya atau orang Semenanjung juga menghargai yang sebenarnya kita banyak titik kesamaan. Betul. Daripada titik berbeza itu. Kalau kita hargai atau optimis tentang titik persamaan dan memandang itu lagi tinggi daripada titik perbezaan, insya-Allah kita boleh hidupkan semangat Malaysia. Satu Malaysia kita Malaysia, kami Malaysia, dan berbagai slogan lagi ya. Tak nak promote banyak sangat nanti kata politik, tetapi saya rasa semua kita anak Malaysia, itu yang paling
penting. Terima kasih Prof Terima atas kasih. kebijaksanaan, atas wisdom. Saya ada ketika Prof bercakap tadi, ada yang saya melopong sekejap. Nasib baik tak ada kamera kat atas saya bila saya ternganga. Sebab saya rasa Prof memberi, macam Prof katakan tadi, bukan saja mata lalat tapi mata lebah yang pelbagai perspektif dan pelbagai naratif yang untuk ditimbangkan oleh orang kita kalau kita mau berfikir. Kalau kita hanya jumut fikiran kita, pajak otak kepada hanya satu pihak semata-mata, kita tidak akan nampak ke semua itu. Jadi yang paling penting sekali, bina negara, bina Malaysia dengan semangat Malaysia yang baharu yang kita ada sekarang. Terima kasih Prof atas 1 jam yang penuh makna, datang all the way daripada Sabah. Saya rasa saya akan panggil lagi, kalau boleh JPO panggil lagi Prof. Boleh sangat. Itulah saya rasa banyaknya. Saya rasa lebih ramai rakan-rakan pemikir negara kita kalau kita boleh bawa daripada Borneo juga untuk kita rapat-rapatkan jurang kesefahaman dan sebagainya. Kalau Prof boleh cadangkan kepada kami juga, pemikir negara, pembina bangsa Malaysia kita, kalau kita bawa ke sini. Terima kasih sekali lagi Prof. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih kepada penonton dan pendengar yang bersama-sama dengan kita masih lagi menyokong musim kelima, episod yang ke-14 sudah. 3 tahun dah kita bersama, dan terima kasih atas sokongan anda daripada saya Liana Mazuki. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah, dan daripada saya Rem Dambol. itu dia. Terima kasih Prof. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.